Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Pada kali ini cikgu akan bawakan kamu dalam unit 6 olahraga asas. Tajuk balingan lontaran berkuasa. Standard pelajaran 1.11.1, 2.11.1 dan 5.1.2. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 42 dan 43. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid membaca dan memahami teks muka surat 42 dan 43. Mari kita lihat tajuk lontaran berkuasa. Rujuk buku teks murid-murid muka surat 42. Jonathan telah berjaya memenangi acara lontaran dalam karnival sukan tahunan sekolahnya. Dengan teknik lontaran yang betul, lontaran Jonathan mengatasi lontaran peserta lain. Tiru lakuan lontaran Jonathan dalam permainan lontaran berkuasa. Jadi lontaran berkuasa ni yang dimaksudkan ialah lontar peluru. Lontar peluru. Kalau murid-murid rujuk gambar acara lontar peluru dalam termasuk dalam sukan olahraga, dia tak ada pertandingan khas untuk lontar peluru. Sebaliknya lontar peluru ni kalau diadakan pertandingan olahraga. Jadi salah satu acara yang terdapat dalam olahraga ataupun sukan olahraga. Okay, teknik lontaran lontar peluru, kita lihat murid-murid boleh rujuk buku teks tentang teknik lontar peluru. Okay, fasa persediaan. Okay, pegang objek spera dengan betulnya. Letakkan di tepi leher dan di bawah telinga. Buka kaki seluas bahu dalam posisi power position. Power position tu maksudnya kedudukan dada kita, lutut dan juga kaki berada dalam satu garisan. Jadi sama level, berada dalam satu garisan. Itu cara pegang. Kalau rujuk gambar tu cara pegang. Pastikan ketika memegang objek spera. Maksudnya dalam PJ kita boleh guna apa saja objek yang berbentuk bulat. Spera tu maksudnya bulat untuk digantikan dengan peluru. Kalau murid-murid kalau masa dekat rumah boleh gunakan apa saja objek yang bentuk bulat. Kalau ada bola tenis ke, bola lain ke, ataupun ada kertas, murid-murid gumpal bentukkan seperti bola. Boleh guna untuk kita cuba teknik lontar peluru. Jadi ketika memegang bola, pastikan ataupun peluru objek spera tu pastikan tidak mengenai tapak tangan. Pastikan tidak mengenai tapak tangan. Kemudian letakkan di tepi leher di bawah telinga. Kemudian kita buka kaki seluas bahu. Kaki tu kita kangkangkan seluas bahu kita. Dalam posisi yang cikgu cakapkan tadi, power position. Maksudnya berada dalam satu garis. Ataupun kedudukannya sama. Seterusnya yang tadi tu fasa persediaan.
Kesemuanya ada 3 fasa. Yang pertama fasa persediaan, seterusnya fasa gelunsuran. Jadi rotasikan pinggul, maksudnya rotasi tu kita pusingkan pinggang, punggung kita tu kan. Pinggul tu punggung kan. Kita pusingkan punggung kita sewaktu kita hendak melontar. Diikuti dengan bahu. Maksudnya kita pusing bahu juga dan siku yang terbuka ke sisi. Yang terbuka ke sisi. Kita bukakan, kita kembangkan siku kita. Kita kembangkan siku kita. Kita jangan rapat kan, jadi nanti lontaran kita tak jauh. Jadi ada 3 benda dalam fasa gelunsuran ni. Yang pertama, rotasikan pinggul, maksudnya kita pusing pinggang kita sewaktu kita melontar. Kita pusingkan pinggang kita, kemudian diikuti oleh bahu, maksudnya bahu kita pun berpusing. Dan siku, siku kena buka ke sisi. Okey, seterusnya fasa yang ketiga, fasa lontaran dan pemulihan. Ini kita lepaskan objek sfera tu ataupun peluru tu. Kita lontarkan objek sfera laju ke hadapan serta ikut lajak. Maksudnya lepas kita lepas tu, kita ikut lajak kita yang kita buat persediaan tadi. Ini contoh teknik lontaran peluru, sama seperti dalam gambar. Fasa persediaan, kita pegang objek sfera ataupun peluru tu dengan betul. Pastikan tidak terkena tapak tangan. Kemudian kita letak di tepi leher, di bawah telinga. Letak objek sfera tu ataupun peluru di tepi leher, di bawah telinga. Okey, kemudian sewaktu hendak masuk ke fasa lontaran, kita ambil lajak, turun, bengkokkan sedikit kaki kanan bagi yang menggunakan tangan kanan. Kalau gunakan tangan kiri, bengkokkan kaki kiri sedikit. Kemudian kita sewaktu hendak melontar, kita rotasikan pinggang kita dan juga bahu. Kemudian kita lepaskan bola tersebut, kita tolak bola tersebut, dan kita ikut lajak. Okay, pegang bola, bukan pegang peluru, letak di bawah leher. Kemudian buka kaki seluas bahu. Pastikan kita power position kita berada dalam keadaan betul, iaitu bahu, lutut dan kaki berada selari ataupun berada dalam satu garis. Okay, kemudian bengkokkan lutut kanan. Bengkokkan lutut kanan. Kemudian kita lepaskan, kita twist pinggang dan juga kaki. Okey, latihan di rumah. Yang ni memerlukan latihan latihan yang praktikal. Maksudnya murid-murid kena buat sendiri, baru murid-murid faham tentang teknik lontaran peluru, melontar peluru. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, nota buat latihan dalam buku tulis. Okey, tulis hari macam biasa, tulis hari, tulis tarikh, tajuk balingan lontaran berkuasa, standard pelajaran 1.11.1, 2.11.1 dan 5.1.2. Tulis arahan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang teknik lontaran yang betul. Okey, fasa persediaan. Yang ni isi tempat kosong. Murid-murid boleh rujuk buku teks. Jonathan memegang apa? Kan, objek sfera kan. Jonathan lihat buku tulis, buku teks memegang apa satu dan meletakkannya di tepi leher, bawah telinga.
Jonathan berdiri dengan kaki buka seluas bahu dan posisi apa? Istilah dia. Istilah yang cikgu sebut tadi tu. Ha? Istilah apa kan? Tulis. Kemudian fasa gelunsuran Jonathan disebut apa? Pinggulnya, rotasikan pinggulnya kan, diikuti bahu dan apa yang dibuka ke sisi. Apa yang dibuka ke sisi tu kan, ada tiga uh, ada tiga pergerakan yang perlu murid-murid buat pada fasa gelunsuran. Yang pertama, rotasikan pinggul. Okay, yang kedua diikuti bahu. Yang kedua diikuti bahu. Maksudnya bahu pun kena rotasi ataupun kita kena pusingkan bahu, dan apa yang dibuka ke sisi. Ada satu lagi bahagian tubuh kita yang perlu dibuka. Kemudian fasa ketiga, lontaran dan pemulihan. Jonathan melontar objek sfera laju ke mana? Ke arah mana? Tepi, belakang, atas, bawah kan? Serta ikut apa kan? Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.